Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Cik Bon Dan Cik Yat dalam apa? Dalam malam chill-chill. Dalam Facebook. Pada sesi malam chill-chill. Okey, seperti biasa malam chill-chill kita bersiaran sepatutnya pukul 9 malam dan kami memohon maaf kerana malam ni ada lewat sikit sebab tadi baru saja habis perbincangan dengan orang kata apa klien Puan Lia Puan Lia untuk design rumah dia lah. Rumah dia. So sebelum kita proceed kepada yang lebih lanjut, Cik Yat seperti biasa Cik akan tanya dulu perkawaran anda untuk hari ini. So Cik Yat sentiasa mendoakan anda sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat, insyaAllah. InsyaAllah. So hopefully anda semua sihat. Ahli keluarga, sanak saudara, rakan-rakan semua sihat dan jangan lupa numbers untuk COVID masih sama macam semalam, so jangan pay attention sangat. So apa-apa pun dengan perkabaran kita dah ada timbalan Perdana Menteri yang baru. Okey, tak apa, yang tu letak tepi dulu. Letak tepi dulu, kita dah adalah timbalan Perdana Menteri yang baru dan kita dah ada Menteri Kanan yang baru. So benda tu tak kacau kita, tak apa. Selagi dia tak mengacau hidup kita, selagi kita proceed seperti biasa kehidupan kita ni. Hidupku sama macam semalam. So seperti biasa jangan lupa tekankan button like. Bagi love banyak-banyak dekat kami and jangan lupa juga tekankan share supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kami untuk perkongsian kami pada malam ini. Juga kita a bit lambat dalam perkongsian malam ni sebab macam saya cakap tadi, kita baru je habis discussion dengan Puan Lia untuk design rumah dia. Puan Lia dan juga lagi seorang lawyer, Puan Linda. Ada 2 biji rumah lah yang tu kita bantu untuk dari segi design. Dan selain pada tu tajuk yang bakal kita nak bawa pada malam ni kita baru saja rumuskan. Sebab apa? Sebab since petang tadi punya perkongsian dalam sesi inspirasi berkenaan dengan 3D, kami dapat banyak WhatsApp masuk pula, tiba-tiba masuk tanya berkenaan dengan 3D, berkenaan dengan progress, berkenaan dengan daripada those yang join RM29 promo tanya berkenaan dengan 3D lah. Okay, so kita ingat malam ni kita nak benda yang relate kepada 3D. So tapi sebenarnya 3D ni benda ni berbangkit sebenarnya adalah disebabkan oleh isu yang berbangkit. Isu besar dia apa? Isu besarnya apa yang terjadi sebenarnya bila mana kita tak melakukan 3D. Betul. So isunya adalah bila mana kita buat rumah and kita mengharapkan pihak kontraktor tu untuk banner rumah kita mengikut apa yang kita impikan, dia tidak kesampaian. Kita harap dia faham. Kita harap dia faham apa yang kita bayangkan, apa yang kita kita impikan, tapi end up bila rumah tu dah siap dia tak sama dengan bayangan kita. So kami fikir apa yang kita nak bentangkan pada malam ni. Jadi kami dah dapat idea, kami nak bawakan berkenaan tajuk malam ni. Tapi nanti lagi satu isu dia. Okey. Isunya bukan sahaja setakat 3D tu, malah dia punya ruang dia. Ruang dia, sebab kadang-kadang kan kita bila kita ada ruang, kita ada dalaman kita tu ada ruang gila, contohnya macam family hall, living hall kita, lepas tu dining kita, dry kitchen kita, wet kitchen kita kan. And kita tak tahu sebenarnya perabot yang bersesuaian sebenarnya untuk ruang-ruang yang ada tu. Betul. Menyebabkan bila kita beli and bila kita bawa masuk tiba-tiba dia tak fit. Dia jadi macam terbesar lah ataupun terlalu kecil lah, terlalu macam tak bersesuaian lah daripada ruang-ruang yang kita ada. And kadang-kadang dia jadi cacar merbah. Yalah. Jadi macam orang kata macam pindah rumah pun ada, ataupun kita bawa balik barang daripada rumah lain pun ada. Dia dah blend, dah campur aduk. Dia dah jadi bubur cacar. Dia jadi bubur cacar. So malam ni sebenarnya kami nak berkongsi sebenarnya bagaimana 5 langkah untuk mendapatkan desain rumah impian yang diimpikan. Kita tak nak nanti rumah dah siap kita tak sepenuh hati. Jadi benda yang kita nak bentangkan pada malam ni adalah 5 langkah macam mana kita nak dapat desain rumah yang
betul-betul memang kita totally puas hati macam yang kita designkan, ataupun kadang-kadang macam kita tengok Mak Saleh punya rancangan tu, kadang-kadang dia masuk, dia kata oh ini lebih daripada yang saya bayangkan. Hopefully boleh pergi macam tu. So Waalaikumsalam kepada Puan Rohani kerana menonton live kami pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada anda yang lain yang menonton live kami pada malam ini. Tapi selain daripada tu, sumber-sumber nak dapatkan 3D, nak dapatkan tip, nak dapatkan info semua macam tu, ada di dalam channel Telegram. So jangan lupa join channel Telegram kami di Bina Pelan Impian. t.me/Bina Pelan Impian Dan kalau nak tengok gambar yang cantik-cantik sikit dekat dalam channel Instagram, boleh juga untuk subscribe farha.bina, dan juga dekat channel YouTube pun boleh nak subscribe juga, channel Farha Bina. So malam ni kita nak berkongsi sebenarnya 5 langkah bagaimana untuk mendapatkan desain rumah yang kita impikan. Yelah kan, kita tak naklah nanti bila kita dah buat rumah tu nanti dia tak menjadi macam kegembiraan kepada kita bila mana kita melihat rumah yang kita dah siap tu tak seperti apa yang kita bayangkan. So at least bila kata kami berkongsi 5 langkah ni, at least dia memberi idea kepada anda untuk bagaimana proses untuk dapatkan orang kata reka bentuk impian anda tu terlaksana. Sebab buat rumah ni ada satu journey, dan kita nak yang perakhiran tu yang best. Contoh macam kata kita, kalau yang terdekat macam kita pergi melancong ke kan, kita dah pergi tempat tu, kita study, kita tengok untuk baca semua, kita rancang, lepas tu kita pergi assignment tu, bila kita balik dapat semua yang kita rancangkan tu, memang total satisfaction. So kita nak go kepada langkah yang pertama sebenarnya. Langkah pertama bagaimana untuk kita nak kena mulakan step yang pertama adalah kita kena survey dulu konsep-konsep rumah yang kita, reka bentuk rumah yang kita berkenan. Kalau kata kita dah ada satu konsep yang kita totally pegang, kita totally minat, kita survey dengan lebih mendalam lagi. Tapi kalau kata kita belum ada, kita boleh survey beberapa konsep dekat beberapa platform, cari, lepas tu tengok sampai yang mana yang betul-betul kalau boleh, kalau nak lagi ekstrim, print, letak, nanti tengok lama sikit, tenung lama sikit, kita dah tahu konsep apa yang kita betul-betul minat. So kadang-kadang ada orang tanya dekat mana nak cari tu. So sekarang ni kan kita ni kan orang kata di dalam dunia teknologi kan. So tak ada masalah sebenarnya untuk kita nak mencari desain-desain yang lebih banyak sebenarnya. So kita boleh dapatkan di mana? Di Google, Pakcik Google. Itu adalah salah satu platform yang senang sebenarnya untuk kita nak mencari bahan. Dan kedua adalah di Pinterest. Itu kalau macam Cik Yat, Cik Yat memang suka melihat gambar-gambar di Pinterest sebab dia punya shot dia tu cantik, lepas tu dia punya design-design yang dia ambil pun lebih up to date. Benda ni juga lebih kadang-kadang orang kata apa, applicable untuk golongan maybe yang bawah 30, yang orang kata apa, dia punya experience dekat tempat luar tu kurang sikit, jadi dia mencari design tu. Dia kena mencari dekat dalam platform dalam internet tu. Itu dos yang kepada, yelah macam sekarang ni pun kita nak keluar pun agak payah kan. So cari bagaimana untuk nak mempercepatkan proses untuk kita dapatkan informasi berkait dengan image konsep reka bentuk tu adalah melalui yang macam Cik cakap tadi itulah, daripada Pakcik Google ataupun daripada Pinterest ataupun daripada mana-mana magazine. Contohnya kalau kita beli magazine Impiana ke, ataupun magazine orang kata magazine untuk rumah ke, sebab dia banyak tau dekat bookstore. Kalau kita nak tengok untuk magazine yang berkait dengan rumah ni, so kita boleh beli. Kadang-kadang macam Impiana setiap setahun sekali dia akan keluarkan koleksi. Dia ala-ala macam fashion juga. Majalah-majalah fashion kan, dia
2020, 2021 sama punya baju koleksi apa macam tu. So daripada situ kita pun boleh beli dan kita lihat satu persatu dan kita akan daripada situ nanti kita akan faham sebenarnya konsep apa yang kita berkenan sebenarnya. Dan juga kalau kata locally, kalau kata offline, kita maybe boleh join juga exhibition sebab kalau macam zaman-zaman kita tak ada COVID dulu, ada banyak sangat exhibition yang berkait dengan home decor, yang berkait dengan architecture. Kadang-kadang ada satu exhibition ni dinamakan sebagai Archidek. So ada banyak sangat orang kata kita boleh dapatkan kadang-kadang daripada segi teknologi material tu dia berbeza daripada semasa ke semasa. Benda tu di-upgrade. So daripada situ kita akan dapat idea sebenarnya bagaimana kita nak meletakkan konsep-konsep ni di dalam rumah impian kita. Betul. So itu adalah poin yang pertama, macam mana kita nak dapat lima langkah macam nak dapat design rumah yang bila dah siap nanti memang total satisfaction. Nombor satu, kena survey design rumah ataupun konsep rumah yang kita minat. Survey dekat platform online ataupun kalau sekarang ni offline mungkin tak boleh sikit lah. So stick pada online dululah. Okay. Sebab kita punya internet kita agak mencabar sekarang ni. So tapi tak apa, kita teruskan juga. Kita go kepada step yang nombor 2. Maknanya langkah yang nombor 2. Kadang-kadang langkah yang nombor 2 ni adalah by experience sebenarnya. By experience. So macam kita cakap tadi, jadikan orang nak buat rumah ni sometimes mostly seumur hidup dia sekali. Dia nak buat betul-betul rumah impian dia seumur hidup sekali. Kalau kita have tu mungkinlah kita buat banyak rumah kan. Tapi bila kita buat sekali, jadikan ini sebagai satu journey. Jadi untuk those yang berusia sikit, macam mana nak implement benda tu, ambil daripada experience kita. So kadang-kadang bila contohnya lah zaman-zaman kita belajar dulu, mungkin belajar di tempat bukan di Malaysia. Kita mungkin belajar di overseas dahulu, ataupun mungkin kita belajar sebenarnya bukan di negeri kita. Kadang-kadang culture setiap negeri tu berbeza-beza juga. Jadi kadang-kadang kita tengok reka bentuk setiap negeri pun akan berbeza-beza. So dia daripada situlah sebenarnya dia akan menimbulkan minat kita terhadap rumah-rumah yang berada di keliling kita. Betul. So just imagine mungkin kita study beberapa tahun dekat UK, kita minat design UK, ataupun kita study beberapa tahun dekat China ke, kita minat betul dengan design oriental. Kita dah balik Malaysia pun bila kita sesekali kita ternampak design oriental tu, kita terus macam terpikat. Sebab benda tu kan macam tersemat di hati kita kan, macam kita dah lama dekat situ, and bila kita rasa kita ada reka bentuk yang ada berkait dengan konsep oriental tu, dia macam mengingatkan kita untuk zaman yang dulu. Kadang-kadang orang kan macam sentimental value. Betul, dan ada juga orang yang macam every year hujung tahun dia macam balik kampung tu. Dia akan pergi tempat yang sama. Dia pergi macam kalau kita kata doktor selalu balik kampung hujung tahun. So macam iyalah kan kadang-kadang orang katakan saya nak balik kampung saya. Kat mana tu? Kat UK. Gitulah. Sebab dia selalu kan berulang-alik pergi ke UK ke ataupun ke tempat-tempat yang lain ke kan. So maknanya daripada segi kita buat travelling lah. Bila kita travel tu, especially orang yang suka travel, dia akan experience dengan banyak sangat architecture. Architecture building tu. And kadang-kadang bila dia sampai dekat satu tempat tu, dia macam suka sangat dengan konsep rumah-rumah di situ. So daripada situ nanti dia experience yang dia ada tu sebenarnya dia dah pasang impian dia dah untuk satu hari nanti bila dia ada rumah impian, dia nak ada konsep yang macam tu. Konsep dan atau nak lebih heavy lagi, dia kata dalaman pun aku nak tinggal macam ni. Dan ataupun sometimes kita travel even locally pun macam every year kata aku nak pergi juga dekat negeri tu, aku nak duduk dekat tempat tu. Every year dia akan pergi tempat yang sama. Dia betul-betul minat dengan tempat tu. So sebenarnya benda tu kita rasa kita nak bawa balik ke tempat memang tumpah darah kita ni. Kita nak bawa balik konsep tu supaya dia menjadi macam satu memori, kenangan yang kita abadikan bila kita balik ke tempat darah tumpahnya kita. Macam itulah lebih kurang. Selain pada tu,
kalau kita fikirkan lagi, mungkin ada juga movie yang kita berulang-ulang kali tengok sebab kita minat. Kita minat dengan design tu, ataupun kan macam sekarang ada banyak rancangan TV, Flip, Ubah Suai ke, Bina ke. Kita minat daripada, kan ada banyak-banyak negara, kita minat daripada satu negara tu saja sebab kita minat dengan design tu. Kadang-kadang kan macam ada satu rancangan, apa nama dia? HDTV. 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 So dia ada banyak sangat rancangan-rancangan yang berkait dengan nak buat ubah suai, buat rumah. Kadang-kadang daripada situ kita macam terkenal dengan konsep-konsep yang diceritakan di dalam rancangan TV tersebut. So daripada situ pun adalah satu experience kita bagaimana sebenarnya reka bentuk rumah impian kita tu. Jadi kita dah tahu sebenarnya dekat situ kita dah dapat define konsep apa yang kita minat. Kita suka tengok HGTV, kita tengok ini banyak yang US. Kita suka minat design US, ataupun kadang-kadang kita tengok macam orang kata Amazing Space, George Clark tu kan, kita lebih pada UK. Ataupun kadang-kadang kita suka tengok, kita memang suka sangat tengok cerita yang design dekat Jepun tu, yang pakcik tu. Apa nama tu? Yelah, kadang-kadang ada satu pakcik tu, kalau macam siaran rancangan di Jepun, China pun ada, Jepun pun ada. So dia macam konsep-konsep tu dia berbeza-beza dekat dalam rancangan TV tu. Sebab kita selalu berulang-ulang tengok, and tiba-tiba minat tu dia datang, macam menyerap dekat dalam jiwa kita. Kita memang minat, kita kata kita dah pasal impian, kita kata satu hari nanti aku nak rumah impian kat aku ada berkonsepkan demikian. Dia tak nak yang sekejap je tau. Macam kita tengok rancangan tu, kita kata, cantik rumah ni, aku nak macam ni lah. Tapi besok dah tak suka dah. Dia tak boleh. Dia benda tu dia memang dia kena passionate tu. Mana dia menjadi macam tiba-tiba kita dah boleh menjadi mengigau lah macam tu kalau kita teringat tu kan. So itu adalah langkah yang kedua sebenarnya, bagaimana kita nak orang kata apa? Langkah untuk bagaimana kita nak dapatkan rumah impian kita yang kita impikan. So kita pergi kepada langkah kita yang ketiga. Setelah kita daripada kita dah dapat define kita punya dah buat survey tu kan, kita dah buat konsep survey kita tu. Lepas tu by experience kita dah tahu dah mana satu konsep yang kita berkenan. So daripada situ sebenarnya kita kena compile kan. Sebab sometimes kita nak illustrate, kita nak terangkan tu susah pada kita. Jadi kalau kita print ke semua tu, kita compile, simpan dulu. Sebab ni baru step nombor 3. Simpan dulu dekat tempat yang senang kita cari, ataupun kalau dekat phone maybe boleh save ke semua macam tu. Letakkan dalam satu folder. Macam sekarang ni kan orang tak print sangat. Betul. Tapi kalau macam Cik Iyad yang macam sangat old ni, Cik Iyad akan suka print. Old school. Yang macam old school ni kan, Cik Iyad suka print. Cik Iyad suka tampal dekat dalam buku, orang kata buku apa tu? Scrapbook. Dalam scrapbook. So Cik akan suka tampal gambar tu. So daripada situ sebenarnya Cik dah boleh nampak dah sebenarnya konsep apa yang Cik Iyad suka pada rumah impian Cik Iyad. So mungkin cara anda pun berbeza sebenarnya, cara anda nak compile. Ada orang dia lebih berteknologi. Dia rasa okey tak apalah, aku compile je lah dekat dalam folder dalam komputer pun dah okey dah. Betul. Tapi apa pun yang penting jadikan benda tu easy accessible, senang kita nak cari balik. Kalau kita main save je dekat komputer kan banyak cari folder. Balik mana ni aku simpan folder apa itu je lah. Dah lupa dah. Especially kalau tiba-tiba kita nak save kat dalam external hard disk kan. Lepas tu kita ada beberapa pula external hard disk. Kena mencari balik. So kita agak susah sekali untuk kita nak accessible benda tu. So kita kena simpan dekat tempat mana yang kita rasa bersesuaian dan mudah untuk kita cari balik. Sebab apa penting untuk easy accessible? Sebab konsep itu satu yang fix kan. Macam contoh kita kata kita suka konsep oriental. Bila kita pun banyak hari-hari selalu tengok lah design, tengok pun cerita Jepun ke cerita Cina ke kan. Hari-hari minat kita tengok yang tu je lah. Lepas tu bila kita tengok rancangan buat rumah ke ataupun rancangan renovate pun kita tengok yang belah-belah sana lah. Tapi bila every time setiap tahun teknologi dia bertukar, konsep tak bertukar, teknologi dia bertukar. Jadi kita nak buat perubahan tu,
kita cari mudah. balik. Dia lebih mudah sebenarnya kalau kita nak carikan perubahan daripada segi kadang-kadang trend pun kadang-kadang dia berubah. Kadang-kadang kita kan kadang-kadang suka ikut trend. So kita rasa nak macam ni lah, kita nak ada wainscoting lah. Macam kadang-kadang minat wainscoting kan. Kita nak ada wainscoting lah, ataupun rumah kita tu kita nak ada konsep yang macam industrial lah kita katakan. So daripada situ dia memudahkan kita untuk buat perubahan tu. And lagi satu sebenarnya bila kita dah compile ni sebenarnya dia lagi mudah sebenarnya bila mana kita dapat berjumpa designer yang tepat untuk kita nak sampaikan idea kita ni kepada designer tersebut. Tak adalah dia macam itik dengan ayam cakap dia faham dia, kita faham kita. Susah-susah tunjuk terus. Tunjuk je terus. Saya nak macam ni. Jadi lebih mudah sebenarnya designer bantu kita sebenarnya untuk nak designkan rumah impian kita tu. Okay, so balik perkongsian pada malam ni adalah lima langkah macam mana anda nak dapatkan rumah yang betul-betul follow cita rasa anda, konsep anda. Nombor satu kita dah bagi tahu kena survey, lepas tu nombor dua juga boleh based on experience. Nombor tiga bila dah tahu konsep, bila kita dah gather semua material tu kita kena compile kan. Lepas tu yang nombor 4 pula bila dah compile kita nak buat apa? Nombor 4 ni kita kena survey designer sebenarnya. Betul. Kita bukannya tangkap muat tau. Kita fikir-fikir tak apa budak student boleh buat. Kita fikir macam tu contohnya lah kan. Sebab kita rasa kita macam tak apalah, kita hire dia lah, sama je semua orang buat design. Ini CGPA 3.89 ni. So kita rasa macam semua orang tu boleh lah kalau kata nak mengintegrasikan kita punya cita rasa tu kepada bentuk, orang kata kepada bentuk 3D kan. So kita macam kita hire je siapa-siapa suka hati kita je tanpa kita survey sebenarnya hasil kerja designer tersebut. So bila mana anda nak survey designer, benda yang anda perlu beri perhatian adalah orang kata apa, dia punya hasil kerja dia. Of course kita boleh tengok daripada social platform pun boleh cari hasil kerja dia macam mana. Lepas tu yang penting juga dia punya kesabaran dia. Bukan semua designer yang sabar dengan kita punya kehendak kita. Betul. Ada designer yang bila kali pertama kita minta ubah, dia okey lagi. Bila masuk kali kedua dia dah mula dah rasa macam kita ni asasi nak minta ubah, tak boleh nak fikir idea dia. Itu memang susah sebenarnya kalau kita berjumpa dengan designer yang macam tu. Betul. Kita kena cari designer yang sabar, yang okey, yang tolerate. Lepas tu hasil kerja dia memang kena cantik lah. Kalau sabar saja pun buat hasil kerja pun memang ke laut. Dia kena dua-dua lah sebenarnya. Hasil kerja tu bagus dan keduanya adalah dia sabar. Kalau kata dia cantik tapi tak sabar pun tak boleh juga. Sebab nanti dia tak sampai apa yang anda nak ni. Dia nanti end up apa yang designer nak dia akan jadi tau. Kalau orang yang tak sabar ni. Tapi kalau kata dia hasil kerja tak cantik, dia sabar, nanti pun tak sampai juga apa yang anda nak ni. So dia kena ada dua-dua ni. Tapi benda tu directly dia berhubung kait jugalah dengan kos yang anda akan spend dekat designer tu sebab yalah kita nak bila mana kita berhadapan dengan benda macam ni, kita fikir balik apa tujuan asal dia kita cari designer ni. Tujuan asal kita nak nanti rumah kita yang dah siap tu memang kita dapat total satisfaction. Kalau kata dekat step nombor 4 ni kita dah susah lah cari budak biasa dah buat. Nanti bila rumah siap kita jadi tak puas hati. So dia end up sama je. Walaupun kami bincangkan 10 langkah pun kalau kata anda ambil mudah, dia akan end up perkara yang sama. Bila rumah tu siap dia tak sampai dengan apa yang anda cita rasakan. Okay, so cara nak dapat bila kita survey designer yang hasil kerja yang cantik, yang orang sabar tu, macam mana kita nak tahu? Antara benda yang kita boleh pertimbangkan mungkin daripada referral daripada orang-orang ataupun klien-klien yang
dah pernah buat urusan dengan orang ni. Maybe kalau kata kita jumpa satu rumah yang cantik ke, ataupun kebetulan saudara kita ke rumah dia memang cantik betul, kita jumpa dia, kita tanya pakai designer mana, lepas tu dia pun refer, oh designer dia baik, senang berunding, cakap nak ubah dia ubah macam tu. So kalau kata kita dah dapat referral daripada, contohnya daripada saudara kita ke, kawan-kawan kita ke, ataupun mungkin adik-beradik kita yang pernah buat rumah dengan designer tersebut, and daripada situ sebenarnya mudah untuk kita berjumpa dengan designer tersebut dan kita berurusan berkenaan dengan pembinaan rumah kita tu. Dan selain daripada tu, komen-komen boleh dapatkan dekat dalam Facebook ataupun review boleh dapat dekat dalam website, semua macam tu. Oh, kita ada kita ada Puan Afizal menonton live bersama dengan kami. Terima kasih Puan Afizal. Jauh dari ibu kota. Jauh daripada ibu kota. So petang tadi sebenarnya kita berkongsi sebenarnya desain rumah Puan Afizal tu, halaman Madinah. So terima kasih kepada Puan Afizal kerana menonton live kami pada malam ni. So kita berbalik-balik kepada langkah yang nombor 4. Selain daripada macam mana kita nak tentukan designer tu melalui referral, kita boleh juga daripada review. So daripada review ni banyaklah, kadang-kadang daripada Facebook kan kadang-kadang ada orang komen kan. Ada orang komen tu, lepas tu kadang-kadang kalau dia ada website pun kita boleh tengok juga dia komen, ataupun kalau kata dia ada blog. So senang je, kalau macam kata kita tahu designer tu maybe dia ada brand dia sendiri ataupun company dia sendiri, kita ambil nama tu, kita letak aje dekat Google, semua keluar. Semua channel yang dia ada semua akan keluar. So daripada situ kita akan mudah nak cari sebenarnya hasil kerja dia. Pertama, kedua, daripada orang komen-komen tu pun kita boleh tahu sebenarnya bagaimana sebenarnya designer tu deal dengan dia punya klien dia. So daripada situ sebenarnya kita boleh tahu. Review kata layan macam nak tak nak, yelah dia biasa dia handle projek komersial. Jadi kita yang bilis-bilis ni dia tak nak layan sangat ke, mungkin daripada review-review macam tu kan. So kita kena tengok sebenarnya kadang-kadang dalam zaman sekarang ni pun memang kita terpaksa sebenarnya untuk nak tengok review tu. Macam kita pergi tengok kat Lazada lah kan. Macam kalau kita nak beli barang dekat Lazada, kita akan beli barang dekat tempat yang mana review dia lebih baik dan dia punya jualan dia tu lebih besar. Betul. So daripada situ sebenarnya kita akan tahu sama ada barang tu okey, dia punya seller dia okey ke tak. Kadang-kadang ada juga seller yang ada masalah ni. So macam tu jugalah maknanya kalau kita nak survey designer. Okey, dan kita juga ada mak-mak penguin dekat dalam ni. Terima kasih sebenarnya Bayu menonton live kami pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, so last kita ada step terakhir macam mana kita nak dapat konsep ataupun macam kita nak dapat rumah bila dah siap tu yang betul-betul kita puas hati. Okay, poin kelima, macam mana nak ini. Nah, ini perkara yang wajib lah. Dia dah jadi hukum wajibul gunnah. Dia tak ada sunat muakkad, tak ada. Tak ada. Dia memang tak boleh dah sunat-sunat, harus pun tak boleh. Dia memang kena wajib. Wajib dilakukan adalah kita kena. Jika anda betul-betul serius nak dapatkan rumah yang betul-betul puas hati, ikut cita rasa anda kena buat 3D. Wajib kena buat 3D. So daripada 3D lah sebenarnya, daripada anda dah ambil langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga sampailah langkah yang keempat. Kalau kata kita tak buat 3D, masih juga kita tak boleh sebenarnya nak mencapai kita tak boleh nak nampak ultimate kita tak boleh nampak sebenarnya apa yang terjadi dekat rumah kita. Nanti kita takut end up dia akan jadi isu yang sama yang kita nyatakan tadi, rumah yang dibina tak sama dengan apa yang kita impikan. So sebab apa nak kena buat 3D ni? Sebab bila kita buat 3D kita dah nampak angle dia, setiap rumah
setiap angle tu, setiap dia punya design, setiap dia punya detail dia, kita dah nampak dan kita dah boleh bayangkan dah bentuk rumah kita tu bagaimana. Ukuran measurement dia, semua macam tu. Bayangkan diletakkan orang dekat situ, diletakkan kereta dekat situ, actual size, dah boleh bayang. Dah bayangkan seperti anda yang berada di situ, anda dah boleh bayangkan keadaan rumah anda bila mana anda proceed untuk buat 3D. Waalaikumsalam YB sibuk nak pula ni ada timbalan baru. Timbalan Perdana Menteri. So terima kasih kepada Cik Hafizal juga kerana menonton live kami pada malam ni. So kita sebenarnya berada kepada langkah yang wajib sebenarnya dilakukan adalah langkah membuat 3D tu. Okay, so bila kita buat 3D, kalau yang exterior tu kita dah boleh nampak measurement bila diletakkan benda-benda macam contoh kereta, macam diletakkan orang dekat luar tu, kita dah nampak ketinggian sebenar tu macam mana. Lepas tu kalau kata kita tak buat 3D, lepas tu nanti bila actual dah buat rumah, kita nak buat perubahan. Bila perubahan yang kita buat tu sebenarnya kos yang kita peruntukkan untuk perubahan tu berlipat-lipat kali ganda daripada kos kita nak buat 3D. So kalau dalam 3D kita masih boleh ubah lagi. Tak ada masalah kita nak ubah. Kalau kita nak ubah kat sini boleh, ubah kat sana boleh. Tak nak, saya nak ubah sikit sini. Saya nak ubah sikit sini. So masih lagi boleh dibenarkan dalam 3D. Dan kosnya pun tak adalah orang kata kena jadi macam spike, jadi sampai 100% dia punya kos perbezaan dia tu. Berbanding dengan bila mana rumah itu dalam pembinaan atau rumah tu dah siap and kita nak buat perubahan. So 3D ni bolehlah kita kata sebagai construct rumah sebelum construct yang betul tu. Kita dah construct dah. So better sebenarnya kita buat 3D yang awal ni supaya bila mana kita buat construction tu nanti kita dah tahu dah macam mana bentuk rumah kita tu sendiri. Dan juga yang memang yang penting bila kita buat 3D, bayangkan kita dah daripada point yang pertama tu kita sebenarnya kita mencari konsep, kita dah ada konsep, lepas tu kita nak kekalkan konsep kita dengan kita mencari designer, kita desainkan, kita buat pindaan, lepas tu bila berada dalam rumah ID, kita kena blendkan material tu dengan konsep kita. Kita bagi contoh, kita suka sangatlah macam English style dengan teko bunga-bunga semua tu kan. Dengan wainscoting sekarang ni orang gila wainscoting tu. Lepas tu masuk dalam rumah dia tiba-tiba dia buat kitchen cabinet aluminium. Tak langsung dia tak sama masuk konsep yang dekat dalam yang dia nak impikan konsep country English tu. Country. Dia dah tiba dia dah jadi macam orang kata contemporary, bercampur aduk dia punya konsep dia tu. So kalau kata kita buat 3D awal, especially dekat bahagian dalam ID ni, kita dah boleh nampak dah dia punya susun atur dia punya saiz perabot tu sendiri. Perabot tu actual size bila dalam 3D. So lepas tu kita dah tahu dah konsep apa dekat dalam tu. So bila kita tengok tu dia akan nampak macam match. Daripada kita masuk ke tiba-tiba ini satu aluminium, lepas satu lagi kita tukar pula dia punya konsep dia, kita pergi ke English, lepas tu kita tukar pula konsep, ada oriental pula dekat ujung sana tu, ada dah jadi macam satu cacah merba dah dalam. Bayangkan bila kita cakap dengan kawan kita, kawan katanya dia nak buat konsep rumah, konsep apa? Konsep English. Kawan kata, kalau English you kena buat wainscoting. So instead of kita terus buat wainscoting, kita illustratekan benda tu dekat dalam 3D, kita nampak dulu apa hasil dia macam mana, baru kita buat. So itu adalah lebih mudah sebenarnya bila mana 3D tu kita buat lebih dahulu sebelum maknanya kalau untuk ID sebelum kita membeli perabot, sebelum kita panggil kontraktor ID tu untuk buat design untuk kita punya, mungkin kita punya wardrobe kita, mungkin ada bahagian tu untuk kita nak mencantikkan kita punya kawasan tu. So bila mana adanya 3D tu dia lebih memudahkan kita untuk bayangkan sebenarnya keadaan dalam rumah kita tu macam mana. So lagi satu bila ada 3D ni kadang-kadang kita boleh tahu ruang tu. Kadang-kadang kita takut nanti bila kita beli perabot. Betul. Dia benda yang paling menakutkan adalah bila kita beli perabot tu terlalu besar ke ataupun terlalu comel sangat ke,
tak boleh nak sue ke, lepas tu dah kita kena tambah kos lain pula. Dia dah jadi macam tu. Jangan pening ya Cik Yat dengan Cik Bons, lagi tak siap berapa kali tukar. Kami itu. Ni Cik, Puan Afizah. Puan Afizah adalah salah seorang klien kami sebenarnya untuk laman Ambadina. Memang kami sebenarnya adalah kami punya orang kata matlamat kami. Matlamat kami sebenarnya adalah membantu klien-klien kami sebenarnya untuk mencapai apa yang mereka nak sampai mereka puas hati. So selagi mana mereka nak ubah, kami akan bantu mereka untuk ubah sampai mereka puas hati sebelum kerja pembinaan tu berlaku. Bayangkan kita nak tukar dekat 3D tu tak lama daripada kita nak tukar betul. dekat dekat actual site tu lagi complicated berbanding kalau kita tukar dalam 3D. Dalam 3D mungkin ambil masa dalam 1 ke 2 hari untuk kita tukar. Tapi kalau dalam construction kita nak tukar, boleh makan masa seminggu ke 2 minggu untuk pertukaran tersebut. So itu pun kita dah nampak dah daripada kos masa tu. So itu adalah perkongsian kami untuk malam ni, 5 langkah sebenarnya bagaimana anda nak mencapai orang kata rumah yang diimpikan tu, mengikut cita rasa anda. Tidur pun lena masuk rumah baru tu kan. Kita pun akan rasa macam lena, kita akan dah tahu dah macam mana keadaan bila mana pembinaan tu berlaku. Hari-hari nak jemput kawan datang lah rumah. Boleh, orang kata boleh hari-hari macam bila macam ada kawasan kan minum garden tu kan, minum teh tu. Kau nak buat parti terpawai datang rumah aku. Parti terpawai boleh buat parti macam-macam. Parti kowe, parti terpawai, parti apa lagi. Macam-macam parti kita boleh buat dekat rumah kita. Dengan kita dah tahu dah macam mana konsep rumah kita. Dengan kita nak buat housewarming pun kita rasa macam seronok sangat untuk nak panggil kawan-kawan kita datang ke rumah kita. Dan kita pun nanti bila kita personally buat house tu untuk dia orang, kita terangkan dekat dalam tu. Feature-feature yang kita buat tu daripada luaran kita boleh terang kat dia. Kita sebenarnya pending sebenarnya kepada Kasadini Alsara kan, disebabkan hari yang kami sebenarnya menjanjikan dengan owner untuk Kasadini Alsara adalah sebenarnya hari pertama kita menghadapi PKP sebenarnya. So terpaksalah kita postpone untuk house tour kepada Kasadini Alsara. Sebab Kasadini Alsara adalah salah satu desain daripada Farhabina sebenarnya, di mana dia klien sangat berpuas hati daripada desain yang kami desainkan untuk Kasadini Alsara kepada owner Kasadini Alsara. Sebab itu adalah konsep yang datang daripada mereka. Kami hanya membantu mereka untuk interpretkan dia ke dalam 3D sebenarnya, and bantu mereka daripada segi nak construct tu mengikut apa yang telah kita desainkan dalam 3D. Bukan kami design dan kami bertegas klien kena pilih design tu. Tak. Kami akan ikut apa yang klien impikan, sebab setiap orang dia punya cita rasanya berbeza-beza, tak sama sebenarnya. Tengok macam YB. Betul, housewarming. YB nak rumah kaca, dia duduk KL. So kita dah sampai di penghujung live kita pada malam ni. So insya-Allah esok kami akan ke udara lagi berkenaan dengan mungkin isu yang berkait dengan perkara yang lain untuk dibincangkan dalam Malam Chill. So stay tune sebenarnya bersama dengan kami untuk next topik yang kita akan bincangkan dalam Malam Chill. And sebelum tu jangan lupa sebenarnya join grup Telegram kami di Banner Plan Impian. Itu saja daripada Cik Yat dan Cik Bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye.